Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Puan Polis, kita sampai pukul 3 pagi boleh tak? Boleh tak? Saya nak balik tuan-tuan. Terima kasih rakan-rakan pimpinan, Puan Juwairia, Gobin, Datuk Lokman dan semua jentera pasukan penduduk Taman Malawati dan juga Hulu Kelang. Pertamanya saya nak ucap terima kasih. Alhamdulillah pilihan raya umum yang lepas, tuan-tuan bantu saya kita tamatkan riwayat pengkhianat di dalam Parlimen Gombak. Ia bukan satu tugas yang mudah. Ialah dulu kita memang ikut dia. Tapi tuan-tuan bagi kepercayaan dan nak stabilkan negara, dan tuan-tuan selepas elemen-elemen pelompat-pelompat ni tak ada, senang kita tubuhkan kerajaan yang stabil di bawah kerajaan perpaduan sekarang. Sebab itu sesedara dan tuan-tuan, dengan masa yang pendek saya nak terang. Kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini sebenarnya hampir sama. Dengan apa? Dengan satu anjakan politik besar-besaran yang berlaku dalam negara kita selepas krisis 69. Apa anjakan yang berlaku pada ketika itu? Tertubuhnya sebuah koalisi pemufakatan yang bertahan 40 tahun dalam pentadbiran isi kejayaan bina kemajuan negara. Daripada perikatan sebelum tu wujud Barisan Nasional, dan pada masa peak Barisan Nasional ada 14 gabungan parti. Kita masa tu Pakatan Rakyat lawanlah. Tak setuju. Dan hari ini, selepas kita bertembung dengan COVID-19, negara bertukar Perdana Menteri, kestabilan hilang, pelabur lari, negeri jadi huru-hara, pilihan raya negeri dan juga pusat tak boleh sama. 2 tahun lagi ada Sabah, setahun lagi ada Melaka, lepas tu Johor. Jadi pening. Saya tahun 95 saya masih ingat. Kali pertama dalam sejarah, kalau tidak silap saya, Sarawak dengan Semenanjung pilihan raya serentak. Punya susah SPR nak bentuk. Tetapi kerana ketamakan politik beberapa orang, akhirnya jadi huru-hara tuan-tuan. Melaka buat election, Johor buat election, Sabah buat election. Tapi kadang-kadang dalam keadaan krisis ada hikmah. Hikmah dia apa? Hikmahnya tak ada siapa jadi pemenang. Lalu lahirlah kerajaan perpaduan. Dan sekarang di dalam koalisi permufakatan perpaduan ni ada berapa? Ada 19 parti. Gabungan paling besar dalam sejarah politik Malaysia yang lahirkan kestabilan dalam politik nasional yang ada sekarang ini. Sebab itu kalau kita diberikan peluang terus memulihkan ekonomi negara, saya yakin kalau kita dapat merubah bentuk dengan lebih baik, dengan lebih intek, saya percaya perpaduan inilah masa depan Malaysia untuk kita isi dan angkat Malaysia jauh lebih baik pada masa hadapan. Sebab itu mari kita tengok naratif dan cara Perikatan Nasional bila nak kempen. Kita nak bangunkan negeri. Kita nak pulihkan ekonomi. Selangor penyumbang terbesar. Kita tidak boleh fail. Kalau Selangor fail, pusat juga akan terkesan. Kita sumbang 1/4, 25.5% kepada KDNK. Kalau kita patah, maknanya pusat akan patah. Sebab itulah, ni siapa calon yang bertanding kat sini tu, dia ingat, kalau kalah negeri Selangor, pusat akan tumbang. Orang nak pulihkan negara, nak pulihkan ekonomi rakyat, nak pastikan rakyat kembali kerja, nak kembalikan perniagaan kembali hidup. Orang ini tak habis-habis nak jatuhkan kerajaan, nak tukar Perdana Menteri. Orang Hulu Kelang, orang Bangkit, jangan bagi orang ini bertapak. Kita kena buang dia dan pilih Juwairia dalam pilihan raya akan datang. Dah kalah dengan besar, dah tewas dalam pilihan raya, ada yang hilang deposit, tak pernah
taubat. Tak pernah insaf. Yang dia nak buat gelora. Tuan-tuan, pimpinan kerajaan pusat sekarang, dia ini serangan dia. Ekonomi tak jaga, hala tuju tak ada, harga barang. Alhamdulillah, saya baru balik daripada pasar 2 hari lepas. Tan Sri Mahyudin dia lain lah. Dia pergi Jaya Groceries. Dekat mana? Dekat Bangsa Shopping Center, BSC. Saya pergi Pasar Serayang. Saya tahulah harga ayam turun. Kita pergi Maiden. 3 hari lepas Maiden harga ayam RM7.79. 79 sen. Paling rendah dalam tempoh 40 bulan sebelum ini harga ayam zaman Mahyudin RM12, RM13. Tan Sri Mahyudin kata, dulu zaman saya ketika jadi menteri, tu tahun berapa Tan Sri? Tahun 2002, tahun 2003. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian. Ini penting. Dah pukul apa dah ni? Weh, lagi 2 minit. Ini penting tuan-tuan. Untuk kita pulihkan ekonomi negara. Sebab itu kerajaan yang akan dipilih di negeri Selangor ini sangat penting. Untuk apa? Untuk selari dengan kerajaan perpaduan di peringkat Putrajaya. Dengan itu caranya tak lain tak bukan pilih Juwairia calon Pakatan Harapan untuk Ulu Kelang. Ini bukan sebab untuk dia. Bukan sebab untuk saya ataupun siapa-siapa nak jadi esko, jadi menteri besar. Ini adalah untuk kita selamatkan negara. Bukan nak tembolok pastikan dapat kuasa. Bukan nak kemaruk, nak jatuhkan orang sini sana. Kita perlukan kestabilan. Kita perlukan kesinambungan. Dan lebih cantik lagi tuan-tuan. Ini gabungan 2 pihak yang terbukti bawa kejayaan. Barisan Nasional. Isi kemerdekaan sejak daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an. Datuk Loman, ni aku puji BN ni tau, kali pertama. Dah lama tak puji BN ni. Tapi fakta tak boleh tipu. Datuk Harun bangunkan negeri. Tan Sri Muhammad Taib jadikan ladang Sempang Renggam jadi Shah Alam, jadi bandaraya. Pakatan Harapan bangun, menang 2008. Memang kita lawan BN, memang kita bergaduh. Kita sambung legasi daripada 2 bandaraya, PJ dengan Shah Alam. Sekarang Selangor dah ada 4 bandaraya. Subang jadi bandaraya, terbaru Kelang jadi bandaraya. Alhamdulillah, kita buktikan ada progres, ada kemajuan. Sampai peluang kerja, kita wujudkan 880,000, 89,000. 5 tahun negeri Selangor, masa pandemik, berdepan banjir, 89,000 peluang pekerjaan baru wujud. Ada satu negeri dia tunjuk, Alhamdulillah, kita tunaikan janji. 2,000 anak-anak negeri Terengganu. Terengganu tersebut pula negeri. 2 negeri, 2 bas kita hantar untuk dapat kerja. Saya ingat daripada Dungun pergi ke Kuala Terengganu. Rupanya pergi ke Shah Alam kerja. Maknanya kita tunaikan tanggungjawab dia. Bukan dia curaikan tanggungjawab kita. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, kita datang dengan pengalaman. Kita datang dengan contoh dan track record. Track record yang bawa negeri ini melangkah dengan lebih besar. Dan bagaimana keyakinan saya, gabungan ini yang mewakili semua. Tuan-tuan, dalam Perikatan Nasional ni yang kata kami lebih kukuh, berapa parti dalam dia? Ada parti Bersatu, ada parti PAS, ada parti Gerakan. Ada parti apa lagi? Ada parti PBS, betul tak? Yang lain tak ada. Kita ada parti Sabah, ada parti Sarawak. Dia satu parti Sarawak pun tak ada. Itu pun mengaku kuat. Semalam kita tengok orang parti Gerakan. Bukan orang cikai tuan-tuan. Presiden. Jadi calon. Tak ada semangat muafakat. You cannot, you go away. Pandai pula cakap Inggeris. Sebab apa tuan-tuan? Sebab asas politiknya adalah pecah belah. Asas politiknya nak pisahkan kita. Ni boleh sambung lagi ke tak ni? Boleh ya? Sorry abang, boleh, sorry. Sebab itu kita nak pastikan negara kita ini pulih. Kita ada perancangan. Alhamdulillah. Walaupun kita taklah terlalu pantas.
Tetapi kalau kita compare PH 1.0 dengan kerajaan perpaduan sekarang, kita dah bentang pelan ekonomi kita dalam 7-8 bulan. Masa PH dapat mandat dulu, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, kita perlukan berapa lama? Kita perlukan 15 bulan. Baru kita bentang wawasan kemakmuran bersama. Lepas bentang, jatuh kerajaan. Sekarang 7-8 bulan kita bentang, ringgit makin kukuh, harga barang makin turun, bekalan barang dah dekat 2-3 bulan, dah stabil. Dia orang dah tak ada apa-apa lagi tuan-tuan. Sekarang duk meratip lah. Harga barang tinggi, harga barang tinggi. Dia tak pergi pasar, dia pergi BSC. Memanglah BSC harga tinggi Tan Sri Mahidin. Tapi kita pergi pasar semalam, harga dah turun RM9. Pak Cik tu punya tak tahan, saya tahulah dia orang pas, saya kenal orang kawasan saya. Macam mana bang, harga barang? Ayam macam mana turun? Buat pertama kali turun, dah turun RM9. Dia tak nak mengaku juga kerajaan perpaduan dah stabilkan harga barang, dah berjaya turunkan harga barang. Kalau nak cerita Selangor tuan-tuan, saya panjang. Panjang ni, tuan-tuan balik tinggal bersahur je nanti. Sebab itu saya tak nak ulas panjang, tapi kita perlu ni. Continuity kepada kestabilan. Kesinambungan kepada stability atau kestabilan. Kesinambungan kepada kejayaan ekonomi yang telah kita bawa. Bukan sebab nak bangga, bukan sebab nak takbur, bukan sebab nak sombong, tapi kerana kita nak selamatkan negara kita sama-sama. Ini tanggungjawab kita selaku warga dan rakyat. Tahun ini, bulan kemerdekaan. Kita sambut, kita independen. Kita merdeka daripada penjajah. Terbentuk negara Malaysia, terbentuk Persekutuan Tanah Melayu dulu. Keluar daripada penjajah kerana kita nak bebas dengan ekonomi kita sendiri, dengan kebebasan kita sendiri. Sebab itu, 12 hari bulan Ogos ini untuk sambung independen kita. Kalau kita bagi kepada pemecah belah ini tuan-tuan, yang kerja dia nak luntuhkan orang, kerja dia adalah nak gunakan untuk dana politik, jatuhkan kerajaan, destabilize government, akhirnya kita akan tertiarap lepas kita berdepan dengan perang. Perlu ingat, kita berlepas daripada satu krisis besar. Bagaimana tahun 69, selepas kita berdepan dengan krisis itu, wujud perpaduan sebagaimana contoh Persepakatan Barisan Nasional, negara pulih, negara jadi maju, kita bina kemajuan walaupun ada masalah, isu corruption dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita lepas certain level. Lepas 98 ada isu-isu baru berkenaan dengan perpaduan, berkenaan dengan demokrasi, hak asasi. Sekarang kita tengah samakan, kita ratakan atau kita leverage isu ini. Ini gabungan masa depan perpaduan dan Selangor tidak boleh hilang daripada bot perpaduan yang sedang merancak bawa negara kita ke depan. Kalau tidak, bukan saya nak cakap tak boleh, boleh. Kita jaga beza dengan kerajaan persekutuan ni. Dah lama dah, 15 tahun. Senang tak senang? Susah. Saya buat cerita, satu-satu hal. Kita beli vaksin. Ya, beli vaksin sendiri. Sebab masa tu federal lambat. Kawan Loman lah. Dia lambat nak bagi kat kita. Bukan saya cakap, Sultan sampai buat statement. Lambat hantar. Bukan tu saja, saya beli. Tak boleh ambil daripada store. Sebab apa? Sebab beza politik. Kita nak struktur air. Tuan-tuan, kita bincang perstrukturan air berapa lama? 10 tahun tak selesai-selesai. Bermula daripada Dr. K, masuk arwah Tan Sri Khalid, sampai ke Azmin tak sign. Sign bila? 2019. Sebab sama federal dengan state. Sebab itu di negeri ni, kita nak rancang banyak benda. Ada banyak projek, pelabuhan ketiga di Pulau Keri. Kalau kerajaan persekutuan dengan state tak ada, jamin tuan-tuan, tak jadi apa-apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab persetujuan kena diberikan lesen oleh kerajaan persekutuan. Tanah oleh kerajaan negeri. Bincang. Kalau orang macam Azmin jadi menteri besar, dia manipulate daripada isu politik, tak selesai-selesai masalah ni tuan-tuan. Tak selesai. Itu pengalaman saya lah. Kalau saya jadi menteri besar, dia lain lah. Saya ni kurang kombatif sikit. Orang kata saya ni agak baik. Memang confirm lah baik agaknya. Itu yang menang gombak tu. Gurau-gurau. Bukan nak sombong. Tapi ini penting untuk kita tuan-tuan. Satu mesej saja. Kita nak continuity tadi. Dan yang kedua, kita nak selamatkan negara kita sama-sama. Macam mana kita selamatkan negara kita daripada penjajah? Rakyat bergabung,
orang Melayu bangkit, orang Cina bangkit, orang India bangkit. Inilah juga masanya untuk kita bangkit, jamin perpaduan dengan sokong Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? Jadi saya minta terima kasih, saya cuma nak juga sikit je lagi. Selalu kita sebut perpaduan ready kan. Saya nak tuan-tuan sebut Selangor je. Kalau saya sebut perpaduan, tuan-tuan sebut Selangor. Boleh? Kalau saya sebut kita, tuan-tuan sebut Selangor. Boleh tak boleh? Perpaduan! 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 Selangor, Selangor, Selangor. Kita! 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 Selangor. Kita! Selangor, Selangor, Selangor. Terima kasih. Jangan lupa undi nombor 2. Bukan untuk nombor 2. Nombor 2. Juwairia Zulkifli, Pakatan Harapan dalam pilihan akan datang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.